Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang ke sesi perkongsian program penempatan silang pegawai perkhidmatan pendidikan yang bertemakan selangkah ke hadapan. Sesi bersama-sama dalam perkongsian program PERSIP ini akan mendapatkan feedback ataupun mendapat ulasan, pandangan daripada dua panel yang khas diundang, iaitu Tuan Haji Rushdi Muhammad dan juga Puan Nur Akma binti Jais alias Mak Chai. Saya selaku moderator, Ya Azmi bin Syahri. Terima kasih sekali lagi bagi pihak IAB kepada Ustaz Haji Rushdi bin Muhammad serta Puan Nur Akma binti Jais atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami dalam sesi perkongsian program PERSIP ini. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa program PSIPPP yang saya sekat sebagai PERSIP itu adalah satu program khusus untuk menempatkan pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan di Kementerian Pendidikan untuk berkhidmat di sekolah-sekolah di negara kita supaya kelak mereka apabila dilantik sebagai pegawai kanan di Kementerian Pendidikan, di Jabatan Pendidikan Negeri maupun di Pejabat Pendidikan Daerah mempunyai pengalaman yang jitu dan luas berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran serta kepimpinan di sekolah. Saya ingin perkenalkan dua orang panel sebagaimana yang telah disebutkan namanya tadi. Pertama, Ustaz Haji Rushdi Muhammad dan keduanya Puan Nur Akma binti Jais alias Mak Jai. Saya ingin bacakan sedikit latar belakang kedua panel ini. Saya mulakan dengan Ustaz Haji Rushdi Muhammad yang dilahirkan di Kuala Terengganu, mempunyai kelayakan akademik ijazah pertama dari Universiti Al-Azhar Mesir. Ijazah sarjana diperolehi daripada Universiti Islam Antarabangsa dan kini sedang mengikuti pengajian Doktor Falsafah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pengalaman beliau berkhidmat sama ada di sekolah maupun di Kementerian Pendidikan yang saya sebutkan sebagai pertama berkhidmat di SMK Agama Sibu Sarawak, kedua di Sekolah Menengah Vokasional Sibu Sarawak, kemudian berhijrah ke SMK Datuk Bentara Dalam Segamat, dan selepas itu beliau berkhidmat di Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan mulai 2 Februari sehinggalah mulai 2 Februari 1999 sehinggalah November 2020, dan kini beliau ditempatkan sebagai pengetua SMK Menjalarah mulai November 2020 yang lalu. Tempat sekolah yang pernah saya berkhidmat dalam tahun 1998 sehingga tahun 2000 yang lalu. Mungkin sekolah itu bertambah baik lagi lah di bawah kepimpinan Ustaz Rushdi. Beliau juga memiliki dua sijil ikhtisas, iaitu Diploma Pendidikan daripada UIA serta sijil NPQEL yang diperoleh pada tahun 2020 yang lalu. Bagi Puan Nur Akma pula berkhidmat sebagai guru mulai 1 Mei 1994, jadi guru di SMK Mentakap Pahang, dan juga sebagai guru di Sandang sehingga tahun 2003 di beberapa sekolah. Mulai 2003 hingga 2010 beliau berkhidmat di Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Seterusnya tahun 2010 sehinggalah 18 November 2021 beliau berkhidmat di bahagian pengurusan sekolah harian daripada jawatan penolong pengarah, ketua unit, ketua penolong pengarah. Dan kini beliau menjadi pengetua di SMK Putrajaya Persin 18-1 mulai 22 hari bulan Mac tahun 2021. Berkaitan dengan kelayakan akademik beliau memperolehi ijazah pertama dari Universiti Kebangsaan Malaysia
Bachelor of Education STESO. Ya. Kemudian itu diperolehi pada Jun 1990, diperolehi pada April 1994. Manakala ijazah sarjana diperolehi pada November 2005 juga di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sosiologi pendidikan. So, terima kasih kepada kedua panel berkenaan dan kami amat berbangga dan amat berterima kasih di atas kesudian tuan dan puan untuk bersama dengan kami dalam sesi perkongsian SIP ini. Terlebih dahulu sebelum kita mulakan bicara ini, bagaimana jika tuan dan puan berikan pendapat mengapa tuan dan puan begitu berminat memohon program SIP ini? Saya buka dahulu kepada siapa yang mahu menyatakan. Biasanya ladies first lah kan. Sila. Okey, sila perangkat. Very gentle today. Silakan. Puan Nur Agmah dulu. Tiba-tiba dia jadi orang putih hari ni, Ustaz Rushdi. Okey, terima kasih Yang Besar Dr. Azmi Syari selaku moderator. Sahabat saya Ustaz Rushdi, ya, sahabat sejak 2003 ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjawab pada soalan Dr. Azmi tadilah. Sejujurnya saya jawab, sebenarnya saya berada di BPSH tu adalah satu tempat yang memang rasanya tak sempat nak fikir apa-apa, doktor. Ya, pada waktu itu juga, waktu iklan itu dikeluarkan ialah kita tengah sibuk dengan COVID-19. Jadi saya memang tak perasan kalau ada apa-apa iklan tentang apa-apa tawaran. Saya tahu apabila saya menerima email daripada IAV untuk mendengar taklimat fisik. Jadi rupa-rupanya saya dimaklumkan salah seorang daripada timbalan pengarah di BPSH itu telah menamakan nama saya lah. Jadi saya ni jenis apabila datang ruang dan peluang kepada saya anggap itu sebagai satu petanda daripada Allah lah. Jadi saya really follow the flow. Ya, tetapi apabila saya berada dalam satu situasi itu, saya akan betul-betul pastikan saya kekal relevan kepada takdir saya. Jadi sebenarnya saya memang bersyukurlah apabila dipilih program PSIP ni. Ya, jadi bila dah berada tu dan mengikuti kursus FPQL dan saya dapat coaching daripada coach saya Dr. Ikrim, dan saya rasa saya betul-betul dapat menghayatilah matlamat program ini dan itu memang day by day saya jadi lebih memahami dan terdoronglah untuk betul-betul memberikan komitmen yang sepatutnya dan lakukan yang terbaiklah. Itu jawapan ikhlas daripada saya, doktor. Ya, terima kasih Puan Akmal atas respons yang begitu menarik. Ustaz, bagaimana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada Dr. A. Azmi Syahri, rakan sejawatan saya Puan Nur Agmah Jais, rakan-rakan urus setia di peringkat IAB. Saya sebenarnya secara peribadinya lah, saya sebenarnya tak bermimpi pun nak jadi pengetua ni. Tinggal lagi saya suka kepada kursus sebenarnya, kursus-kursus kepimpinan dan sebagainya. Kerana itu saya memohon di peringkat awal tu, saya tengok kursus MPQAL ni, satu kursus kepimpinan yang bagus lah, saya tengok. Dan lagi satu yang penting juga, dia percuma. Oh, ini bagus ni cakap. Kursus ni kan boleh jadi pemimpin. Semua orang sebenarnya nak dilahirkan sebagai pemimpin lah. Dan konsep kita sebagai khalifah lah kan. Oleh itu saya pun memohon kursus MPQL ni. Sebab sebenarnya saya di jabatan saya mikirkan sepatutnya orang di sekolah yang lebih layak untuk memohon. Akan tetapi saya fikir-fikirkan kursus ni memang layak jadi pemimpin dan dianya di peringkat kebangsaan. Khusus kelayakan kepimpinan di peringkat kebangsaan. Oh, hebat ni kata kursus ni. Okey, jadi saya pun mohon. Bila saya mohon, saya tak menjangkakan saya akan dipanggil sebagai pengetua dalam masa yang terdekat, sama sebagaimana Puan Nur Agmah tadi. Tiba-tiba nama saya tercalon untuk mengikuti taklimat
silang, program silang, dia kata apa benda pula, cross fertilization ni apa benda pun tak tahu apa pun lagi masa tu. Okey. Bila dipanggil, kalau tak silap saya lah dalam bulan 10 macam tu, bila dipanggil bulan 9 atau bulan 10 macam tu, bila dipanggil diberi taklimat dan sebagainya, diminta masing-masing buat pengakuan lah mana setuju atau tidak. Okey. Yang dipanggil tu kalau tak silap ingat saya ada grade 48, 52. So ramai juga yang dipanggil, tetapi mungkinlah mereka dia dah buat shortlisted dan sebagainya, ada yang berminat untuk mengikuti MPQL bagi yang belum, dan saya pada ketika itu saya dua orang lah yang telah ataupun hampir telah menjalani MPQL tetapi hampir tamat. Belum tamat lagi tapi hampir tamat dalam masa, saya ingat saya dalam 2 bulan macam tu. Dan kerana itu nama saya terus dicadangkan dan diberi tawaran sama ada nak ataupun tidak. Jadi saya kata okeylah, bolehlah cuba. Okey, jadi saya mengiyakanlah, maksudnya memberi jawapan bersetuju untuk dilantik. Tetapi saya tidak menjangkakan pelantikan itu terlalu singkatlah, terlalu pantas. Maksudnya habis saja MPQL terus dapat surat. Ini satu pengalaman yang kata apa, betul-betul terkejut jugalah bila dilantik itu. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. So saya boleh katakan yang Puan Akmal menerima peluang, Ustaz Rusdi pula menelusuri peluang. Itu ya. Okeylah. Walau macam mana pun kaedah saja berbeza tapi track yang sama. Well, seterusnya, apabila tuan dan puan menerima tawaran tersebut, apa preparation, persediaan yang tuan dan puan buat? Macam Ustaz Rusdi, what is your preparation? Bila dapat sajalah peluang. Okey, bila saya mendapat surat ataupun WhatsApp dari peringkat awal tu, dapat WhatsApp dulu, suratnya belum dapat lagi. Okey, bila kita dapat WhatsApp dulu, kita tahu nama sekolah. Aduh, memang berdebar sangatlah. Okey, jadi zaman IT sekarang ni, kita terus check lah. Kita tengok dia punya website dia, kita baca berita dia, kita cari Facebook dia dan sebagainya. Kita buat postmortem sendirilah. Kita tengok dulu apa-apa saja yang berkaitan dengan penempatan sekolah. Pada ketika itu saya ditempatkan di SMK Menjalara, Kepong, Kuala Lumpur. Tidak berapa jauh sangatlah daripada rumah saya. So saya buka FB, saya tengok berita-berita dan sebagainya. Ini kata sekolah boleh tahan jugalah sekolahnya. Kemudian ada lawatan-lawatan daripada menteri pun ada turun. Ini hebat dah betul. Okey, terima kasih Ustaz. Macam mana Puan Akmal bila terima tawaran? Okey, kalau tawaran pada program tu, saya bila pergi dengan taklimat tu, saya rasa memang dia adalah satu cabaran, cabaran yang saya rasa saya sampai masa saya terimalah untuk menjadi seorang. Boleh jelaskan sikit tak? Maksud cabaran tu bagaimana? Cabaran ni maksudnya kan untuk jadi seorang pengetua ni dia bukan perkara-perkara lekeh. Dan sebab saya di BPSH tu saya ada 3 sahaja pegawai. Walaupun kita buat perkara tentang dasar, waktu tu saya sedang sibuk menyediakan manual PDPR, sedang juga pada masa yang sama menyemak garis panduan pengusaha sekolah. Semua tu waktu tu memang peak season di BPSH tu sebab baru pandemik. Jadi bila menerima tawaran untuk mengikuti kursus mengikuti program PSIP, dan bila saya terima saya kena mengikuti MPQL. Jadi MPQL ni pun bukan perkara main-main, dan pada masa yang sama saya juga buat 2 kerja yang berat di BPSH. Itu cabarannya doktor. Yang mana saya ada beberapa perkara yang perlu saya urus serentak. Jadi cabarannya lah saya kena mahir membuat time management untuk pastikan semua perkara yang saya kena lalui ni boleh berlaku secara serentak dan tak ada yang tercecer. Okey. Maknanya Puan bila terima tawaran tu dari segi persediaan, Puan memberi fokus kepada mengurus masa kerja dan masa kehidupan harian ni. Okey, terima kasih banyak. Bila ditempatkan kali pertama ke sekolah, apa yang Ustaz Rusdi rasa? Mikrofon. Okey, itu makluman doktor lah. Bila mendapat surat tu,
dan tarikh pelantikan tu memang kata apa standard lah, seram kaki tangan semua sejuk lah. Kita pergi ke sekolah tu orang kata apa semua ada lah. Gemuruh ada, teruja pun ada, rasa macam bermimpi pun ada. Walaupun sebelum ni saya bertugas di lembaga peperiksaan, saya pernah juga pergi ke sekolah, contohnya menjalankan pra-ujian dari sekolah ke sekolah dan sebagainya. Tetapi kali ini kehadiran kita ke sekolah itu bukan sebagai guru, bukan sebagai pelawat, tetapi sebagai pengetua, leader kat sekolah tu, sebagai orang nombor satu. Dah tentunya semua perasaan tu ada dalam kepala lah. Tak boleh nak digambarkan lah. Jadi apabila dilantik sebagai pengetua di SMK Menjalarang, apa tindakan Ustaz yang pertama Ustaz lakukan? Okey, antaranya ialah saya pun mendapat makluman lah daripada sifu-sifu saya lah semasa menuntut MPQL di IAB. Mereka ni telah memberi garis panduan. Siapa sifu-sifu tu Ustaz? Okey, di antaranya ialah kita kena jumpa dulu dengan barisan penolong kanan. Kita buat perjumpaan yang tidak rasmi lah, perjumpaan santai-santai. Kita berbincang dengan mereka dari hati ke hati dan sebagainya. Kemudian selepas bersama dengan penolong kanan ini, kita ada pula perjumpaan dengan guru kanan mata pelajaran. Mengikut bidang lah. Saya buat perjumpaan itu mengikut bidang, iaitu bidang bahasa, ada tim guru dia. Kemudian bidang kemanusiaan ada tim dia. Bidang sains dan matematik bersama dengan guru-guru dia. Dan bidang teknik dan vocational pun sama. Dan yang last sekali saya mengadakan perjumpaan itu bersama dengan kumpulan AKP. AKP ni anggota kumpulan pelaksana. Okey, jadi semua tu saya buat perjumpaan dari awal. Perjumpaan ni lebih pada perjumpaan mesra lah bersama dengan pengetua baru, dan kita buat makan-makan secara potluck dan sebagainya. Kita berjumpa dari hati ke hati, ta'aruf lah, sesi ta'aruf, insyaAllah. Okey, bagaimana Puan Akbar? Bagaimana perasaan Puan bila terima penempatan tersebut, dan apa tindakan yang Puan lakukan bila menjejakkan kaki ke sekolah berkenaan? Ya, mikrofon. Okey doktor, saya masa dapat surat tu macam Ustaz Rusdi lah, sejuk kaki tangan kan. Jadi saya pergi berjumpa mantan pengarah PPS lah waktu tu, Datuk Jamil. Jadi sebab saya tahu Datuk Jamil ni dia asal daripada pengetua PPD, Timbalan pengarah JPN dan jadi pengarah PPS. Jadi saya pergi kepada dia lah. Pertama sebab dia ketua jabatan. Yang kedua saya tahu dia ada semua pengalaman di semua peringkat. Jadi saya dapat satu nasihat yang sangat, saya kata sangat praktikal dan efektif, dan saya memang amalkanlah dalam kerja saya sekarang doktor. So dia kata sebagai pengetua dia hari-hari akan ada orang, guru ke, orang luar ke, parents ke, yang akan berjumpa dan akan bercakap dengan kita pelbagai perkara. Jadi apa yang perlu dibuat ialah dia kata you just sit and listen, smile while listening. Itu dia punya nasihat pada saya. Jadi saya pun bila datang ke sekolah, saya memang betul ramai yang datang berjumpa, even hari pertama pun. Tapi saya beruntung doktor, saya turun ke sekolah, saya bukan sebagai pengetua terus. Saya melaksanakan perantisan 2 saya di sekolah. Jadi bila saya turun sebagai melaksanakan perantisan, walaupun mereka tahu lepas habis perantisan saya akan dilantik sebagai pengetua di sekolah ini, tapi dia punya penerimaan tu agak berbeza sebab saya belum pengetua. Jadi saya dapat buat satu rapport yang sangat selesa dengan cikgu-cikgu dan juga AKP. Mungkin dia tak rasa dia punya gap tu kan, kalau pengetua tu lain dia punya penerimaan. Tapi the best part was bila saya lapor diri untuk perantisan dan mereka ni dimaklumkan oleh pengarah JPN Putrajaya saya akan dilantik sebagai pengetua, I was welcomed with a bouquet of flower and a cake pada hari pertama. So saya kata ini dah satu environment yang sangat positif dan saya hendak kekalkan environment tu. Jadi alhamdulillah dengan nasihat yang Datuk Jamil bagi tu, saya jadi seorang yang mampu duduk dengar dan bersabar untuk bagi reaksi. Sebab nasihat dia ialah listen and smile. Smile while listening. Maksudnya kalau nak senyum tu saya tak boleh bercakap doktor. Jadi dari situ saya dapat pengajaran, saya mampu bersabar untuk bagi reaksi sebab kadang-kadang kita tak sengaja kita nak respon cepat kan. Jadi bila kita memaksa diri kita senyum untuk sambil berdengar tu,
kita ada masa untuk digest semua maklumat dan fikirkan perkataan, patah-patah perkataan yang terbaik untuk kita keluarkan. So setakat ini so far daripada hari pertama saya lapor diri sebagai peserta melaksanakan perantisan 2 dan saya dapat surat lantikan dan sehingga hari ini pun rasanya the positive vibes tu saya masih rasa momentum ni sama. Okay, persiapan Puan buat. So apakah tindakan pertama yang Puan lakukan bila mula yang pertama bila saya dapat surat lantikan pelarian pengetua baru saya bertindaklah. Sebelum itu saya perantisan kan sebagai seorang intern. Saya berkenalan, saya buat environment scanning dulu. Jadi as soon as saya dapat surat itu, saya memang maklumkan kepada semua yang saya, sebab ada grup WhatsApp sekolah, jadi saya rasmi, saya maklumkan saya telah menerima pelantikan dan memperkenalkan diri saya lah sebagai pengetua. Kemudian seminggu selepas itu bukan seminggu lah, maksudnya saya dapat tu dalam pertengahan minggu, dan next week tu, hari Isnin saya buat mesyuarat guru yang pertama secara Google Meet. Jadi dari situ sebab saya ada perantisan saya tu hampir 2 bulan. Jadi saya dah ada saya punya ke mana hala tuju saya nak bawa ke sekolah. Rentak tu dah ada lah. Sempat sebab ya tugasan perantisan tu saya buat yang sebenar lah doktor. Jadi saya pun present kepada mesyuarat guru, this is where I want to be. So saya dah bawa dah saya punya gagasan saya mana nak bawa, saya bercerita tentang digital learning, readiness, semua tu. Jadi itu yang saya bawa lah. So from the first meeting, saya dah maklumkanlah ke mana saya nak bawa hala tuju sekolah. Okey, Puan Purnama pun mungkin sedar pun saya rasa. Penempatan ini sebagai pengetua tu mungkin dalam lingkungan 2 tahun. So dalam tempoh 2 tahun ini, apakah yang Puan rasa ataupun fikir boleh lakukan? Okay, saya memang dah daripada awal lah dalam surat lantikan tu pun dah ada dia punya mutaah kan doktor. Tarikh mula, tarikh akhir tu dah ada. Jadi saya memang perancangan saya tu hala tuju tu memang ke arah apa yang saya nak tinggalkan legacy di sekolah lah. Jadi oleh kerana saya memang menyediakan manual PDPR dan waktu saya buat sekolah pun memang kita laksanakan PDPR tu. Jadi dekat situ saya lihat ruang dan peluang yang ada untuk saya jadikan perancangan untuk 2 tahun ni lah, dan saya juga sedar yang kita akan hidup dengan pandemik ini dalam satu jangka masa yang agak lama. So saya manfaatkan semua peluang yang ada, iaitu cikgu saya memang well versed dengan teknologi. They like teknologi. Saya ada 40% guru generasi Y. Saya ada lebih 40% lebih generasi milenial. So this is a good combination sebenarnya, dan mereka ni pula saling bantu-membantu. So jadi dengan itu kekuatan-kekuatan yang ada tu saya dah rancang lah. Itu saya kata peluang saya perantisan tu memang sangat beri ruang kepada saya untuk fikir hala tuju sekolah. Jadi bila saya turun ke sekolah dan bila dimaklumkan tentang, saya juga masih dipanggil BPSH untuk bagi maklum balas kepada dokumen-dokumen yang mereka nak sediakan. Jadi bila mereka bercakap tentang hybrid learning, dan saya mencadangkan hybrid learning tu sebelum dilaksanakan kena rintis dahulu. Jadi saya menawarkan sekolah saya lah dan mereka terima tawaran itu, dan hybrid learning pilot study itu dilaksanakan di sekolah saya. Sebab kita tahu doktor kan, bila kita jadi rintis ni memang kita akan dapat banyak advantage, dan saya rebut peluang itulah. Dan alhamdulillah atas kerjasama sekolah beri, guru-guru saya dah laksanakan pilot study itu dengan baik. Kami telah dibekalkan dengan peralatan yang lengkap untuk melaksanakan hybrid learning. So saya dapat 6 kelas yang complete set. Kiranya dalam 2 tahun ini fokus Puan Akmal adalah digital environment. Yes, digital environment, dan juga saya nak pastikan guru saya mampu gunakan the digital facilities itu untuk enhance PDP dan juga meningkatkan prestasi murid. Okey, bermakna Puan Akmal menerima prinsip, konsep dan operasi sama ada hybrid learning maupun blended learning, begitu ya?
Ya. Okey, Ustaz Rusdi, bagaimana pula Tuan merancang untuk tempoh 2 tahun di SMK Mujalara? Itu sekolah tempat saya berkhidmat sebagai GPK dulu situ, Ustaz Rusdi. Saya tak tahu pula doktor pernah berkhidmat di sini. Okey, mungkin doktor boleh datang kot semasa doktor sebagai JPK dulu dengan situasi sekarang ni untuk melihat perubahan lah. Di antaranya sebenarnya macam saya ni masuk sebagai dia orang kata pengetua PKP. Pengetua kita masuk sebulan saja macam tu, terus cuti sekolah dan naik sekolah sekejap saja PKP terus. Jadi kita sebenarnya kekurangan banyak masa untuk bersama dengan murid-murid lah dan guru-guru sekali. Okey, kita hanya berurusan dengan bangunan je di peringkat awal. So apa yang saya buat ialah saya telah mengubah iklim sekolah lah. Iklim sekolah maksudnya kita membuat perubahan-perubahan kepada fizikal sekolah itu sendiri. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok gambar di belakang ni pun sebenarnya itu daripada orang kata apa hasil tangan saya bukanlah nak menyombong apa bukan, tapi kita nak ubah sedikitlah iklim sekolah itu kepada ke arah yang lebih ceria, ke arah yang lebih ceria. Jadi di antaranya perubahan yang saya buatlah kepada sekolah ni, sekolah ni sebenarnya dah berusia lebih 25 tahun. Kalau betul lah doktor, 26 lah tahun ni. 26 tahun. Jadi pokok-pokok pun di sekitar sekolah ni semua dah membesar. Bahkan ada yang tumbang, ada yang reput, ada yang mati dan sebagainya. Dan kos untuk penebangan itu semua itu memang besar lah sebab sebatang pokok antara 1,000 ke 2,000. Bahkan ada yang di belakang sekolah tu dah ada 3,000 sebatang pokok untuk ditebang. Dan keseluruhan pokok ada di dalam kawasan sekolah ni lebih kurang 36 batang. Yang besar-besar lah semua tu. Jadi yang ini yang saya bukan kata fokus utama, tetapi oleh kerana pada ketika itu murid tidak ada di sekolah, so kita buat perancangan seperti itu. Dan saya menggantikan dengan projek pokok ni, yang pokok-pokok besar ni, selain daripada kita tebang ada beberapanya, sebahagiannya dah ada kita racun juga, kita telah membuat penanaman lebih 100 anak pokok. Anak pokok buah sebenarnya. Kita nak cuba ubah identiti sekolah ni kepada konsep sekolah dalam kebun lah, contohnya macam tu lah. Okey, tetapi bukan kita fokus pada bunga-bunga, tetapi kita fokus kepada anak-anak buah lah, anak-anak buah, pokok buah. Okey, yang itu yang fizikalnya lah, selain daripada kita cat mural, kita tambah nilai-nilai komersial dan sebagainya, semua kita buat lah, termasuk replika Kaabah dan sebagainya pun kita buat, parking motor untuk guru pun kita tambah, dan kita buat repair kelas-kelas, tandas dan sebagainya, simen dan sebagainya, semua kita buat. Okey, itu untuk fizikal lah. Tetapi untuk akademik pula, kurikulum, oleh kerana kita tidak bersemuka. Kita tidak bersemuka memang menjadi masalah lah kepada, sebenarnya bukan kepada sekolah saya sajalah, kepada sekolah-sekolah yang sekitarnya pun kita berhubung dengan pengetua-pengetua pun, mereka isunya ialah tidak adanya alat. Pada ketika itulah di peringkat awal dulu, kita nak buat PDPR, tetapi oleh kerana sekolah saya ni sebenarnya 50% daripadanya B40. Kumpulan B40. Jadi kita kata kita buat PDPR. Tetapi kita tidak ada peralatan untuk membantu mereka. Sebahagiannya tinggal di kawasan flat dan sebagainya, baik Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiganya. Sekolah untuk makluman semua, sekolah saya ni 70% daripadanya adalah murid berbangsa Cina. 20% bangsa Melayu dan 10% bangsa India dan lain-lain. Jadi kumpulan yang 50% ni tadi menghadapi masalah. Kita boleh sebut PDPR, tetapi mereka tidak ada handphone pun tidak ada, komputer pun tidak ada, dan apa yang kita buat ialah kita telah mengumpul dana. Kita pun pula tidak termasuk dalam kumpulan Yayasan Hasanah ke yang memberi bantuan komputer dan sebagainya, tak termasuk. So alhamdulillah kita telah mengumpul dana berjumlah 50,000. Target kita, tapi sehingga lebih kurang 2 bulan macam tu kita dapat sebulan lebih kita dapat kumpul sebanyak 45,000 untuk kita agihkan kepada lebih 60 orang yang tegar lah, yang memang tidak ada laptop ataupun komputer di rumah, di mana kita telah memberikan iTab kepada mereka, tab kepada mereka. Jadi ini juga sebenarnya selain daripada perancangan kita sebenarnya ialah peningkatan pencapaian ke lulus dipanggil dia lulus, dia kata calon layak sijil.
Sebab sekarang ini ada 2 subjek utama lah yang menjadi killer subjek di sekolah kami, iaitu BM dan sejarah. Oleh kerana budak-budak sebahagiannya Cina, murid-murid Cina ni, mereka masalah kepada bahasa Melayu sendiri dan juga sejarah. Sejarah pun dalam bahasa Melayu. So memang peratusan dia menurunlah untuk pencapaian BM dan sejarah. Kerana itu saya telah membuat pendekatan dengan membuat intervensi seawal tingkatan 1. Tingkatan 1 dah kita dah train murid-murid kita ni supaya dia ni menguasai bahasa Melayu, membuat pengukuhan, membuat motivasi dan sebagainya bermula di seawal tingkatan 1, tingkatan 2. Dan barulah mereka ni pada tingkatan 4 dan 5 itu mereka tidak bermasalah dengan bahasa Melayu dan sejarah. Kerana pencapaian sejarah pun disebabkan oleh bahasa Melayu. Mungkin pihak saya pun pernah mencadangkan kepada beberapa pihak lah yang hadir ke sekolah ini supaya melihat balik kesesuaian memberi kelulusan sijil itu, layak sijil, syaratnya lulus sejarah. Sebab sejarah ini juga kalau sebelum ini pihak lembaga peperiksaan menyediakan 3 kertas dan ada kertas ketiga yang dipanggil open book test. Jadi kertas ini boleh menolonglah, membantu murid ataupun calon SPM untuk mendapat markah. Akan tetapi bila format baru hanya 2 kertas sahaja, ini menjadi masalah kepada sebahagian besar lah, kepada murid-murid sekolah kami lah, terutamanya yang sekolah yang berbangsa Cina, bahasa Cina dan India juga. Jadi itu di antaranya tuan. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. So saya boleh katakan ada 3 tindakan yang Ustaz lakukan untuk memenuhi 2 tahun ini. Mungkinlah 2 tahun kan, mungkin lebih. Kita pun tak pasti. Takdir akan menentukan selepas ini ya. Pertama berkaitan dengan identiti sekolah. Jadi Ustaz nak kukuhkan lagi identiti sekolah walaupun majoriti murid-murid di situ dalam kalangan B40 sekalipun. Namun identiti sebagai sekolah yang soho tu masih lagi nak cuba dikekalkan di samping memberikan ataupun meningkatkan infrastruktur yang ada. Dan dalam tempoh itu juga of course nampak gayanya Ustaz nak membina keupayaan guru-guru supaya mampu melaksanakan PDPR, yang mana tak lazimlah banyak ICT membantu proses PDP itu perlu dilakukan juga ya. Dan fokus yang utama yang saya rasa masih lagi menjadi tumpuan dan berlaku sampai sekarang ni adalah untuk membolehkan calon layak sijil ya, sijil SPM tu kan. Okey, terima kasih banyak Ustaz di atas maklumat tersebut. Baik, Ustaz dan Puan, Ustaz Rusdi dan Puan Akmal memang sedarlah cabaran yang dihadapi semasa menjalankan tugas sebagai pengetua. Boleh tak share kepada kami apakah halangan ataupun cabaran yang dihadapi dan bagaimana pula Ustaz Rusdi dan Puan Akmal mengatasi cabaran ataupun halangan tersebut. Saya mulakan dahulu dengan Puan Akmal. Okey, terima kasih doktor. Berbalik tadi kepada hasrat tadi kan saya nak menjadikan sekolah ni advance dengan pembelajaran digital tu sebab sebenarnya dia adalah sesuatu yang mampu laksana lah kerana keupayaan guru dan juga kepada persekitaran. Murid-muridnya pun tak ramai. Dia walaupun di dalam B40 ni semasa kita melaksanakan PDPR hari tu, peratus kehadiran murid di sekolah saya agak tinggi, 90% lebih kelas Google Meet. Ya, Google Meet bukan kita buat Google Classroom yang bagi tugasan, tidak, Google Meet. Jadi tapi itu pun dengan kerjasama guru lah, bila mereka buat aktiviti, siapa yang bagi yang paling banyak participation, yang paling aktif tu dia bagi token murid dalam bentuk top up pada murid, dia bagi rangsangan sebegitu. Dan sebagaimana yang Ustaz Rusdi buat tadi tu, bagi murid yang memang tak upaya tu memang kita cari dana untuk bagi tablet dan sebagainya. Tapi bila kita dah mula kembali ke sekolah, cabarannya ialah sebab masa PDPR tu kita boleh buat macam-macam penggunaan apps pembelajaran atas talian. Tapi bila kita balik ke sekolah, walaupun sekolah saya sekarang ni dah ada 6 bilik darjah yang kita buat rotation, kita nak bagi semua murid dapat lalui pembelajaran blended learning tadi tu, kita buat giliran dan perancangan pada penggal hadapan ni pun kita memang nak buat giliran
murid tingkatan 3, 4, 5 untuk mengalami pengalaman pembelajaran menggunakan digital ni. Kita buat giliran kepada penggunaan 6 bilik tadi tu. Jadi cabarannya ialah kita ada facilities tetapi dia nampak macam the facilities to belong to the teachers. Sebab dia ada satu set. Kita ada satu set computers dalam tu. Jadi untuk murid lalui pengalaman tu sendiri, the hands on dia tu, dia agak sukar pada waktu kita sekarang dengan SOP. Yang mana kita tak digalakkan untuk share alat-alat dan sebagainya. Jadi hasil daripada situ, cabaran tu ialah kita nak sediakan untuk murid tu kan. Kita nak yang dapat kemahiran teknologi tu adalah murid. Walaupun kita nak PDP menggunakan teknologi, tapi it should be the learning process should belong to the students. So untuk menghadapi halangan, cabaran ni, yang saya tak sebagai halangan, ni cabaran, challenge to take. Jadi saya telah berkongsi buat engagement dengan PIBG, menjelaskan ke mana saya nak, hala tuju sekolah yang saya nak bawa, bagi penerangan keperluan pembelajaran zaman sekarang dan sebagainya. So jadi saya dapat sokongan padu oleh PIBG dan kami akan melancarkan tabung. Ya, kita panggil tabung Bestari, iaitu kami akan daripada tabung itu kita dah mulalah sebenarnya secara primitif kita menyediakan green screen studio yang mana kita dah serahkan kepada murid. Kita ada TV PSS yang mana tahun ni nanti kita akan buat pelancaran TV PSS, pelaksananya adalah murid. Jadi kita akan pastikan murid dapat menggunakan facilities green screen tu. Jadi PIBG telah mengambil cabaran, mengambil tanggungjawab untuk memastikan green screen studio tersedia untuk sekolah saya. Kemudian kita juga daripada situ kita buka juga ruang supaya masyarakat boleh membuat sumbangan sama ada kewangan untuk pembelian facilities oleh PIBG ataupun peralatan. Jadi saya sekarang ni sedang dengan tim sekolah sedang nak mengumpul tablet-tablet supaya kita boleh laksanakan the digital learning tu yang blended itu dapat berlaku, di mana murid tu kalau boleh seorang satu tablet, kalau dapat 30 pun kita masih boleh buat penggiliran dah. At least murid tu dapat mengalami satu situasi pembelajaran digital yang sebenar walaupun bukan sepanjang masa. Jadi kita ada tabung itulah doktor. Terima kasih Puan Amah di atas penjelasan walaupun ringkas tetapi ia menampakkan suatu usaha untuk mengatasi cabaran yang dihadapi, khususnya ledakan COVID-19 yang memaksa kita terpaksa mengubah paradigma pengajaran dan pembelajaran. Okey, bagaimana Syekh Ustaz Suzri dengan cabaran yang tuan hadapi dan bagaimana untuk mengatasi? Okey, terima kasih Doktor atas soalan itu pun mencabar sebenarnya. Apabila bercakap mengenai halangan ataupun cabaran ini, memang kita sebagai manusia memang tidak boleh lari lah daripada kehidupan kita satu keluarga pun, apatah lagi kita nak mengetuai satu keluarga besar yang jumlahnya melebihi 1,200 orang murid. Tentunya berbagai cabaran dan halangan yang kita hadapi lah. Tetapi kita telah diajar semasa dalam MPQL sebelum ini, guru-guru kita dah ajar kita bahawa apabila kita menghadapi cabaran, menghadapi halangan dan sebagainya, kita yang pertama sekali kita kena cari punca permasalahan. Yang pertama. Cari punca masalah dia. Yang kedua, kenal pasti apakah isu dan cabaran yang kita hadapi. Yang ketiga, kita kena buat analisis apakah isu dan cabaran yang kita hadapi itu boleh diselesaikan dengan cara apa. Dan yang keempatnya ialah kita menggunakan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah itu. Okey, di antara cabaran yang utama di sekolah kami, saya rasa sekolah-sekolah lain pun mungkin hadapi benda yang sama, iaitu kita kehilangan duit SUA. Yang utamalah duit SUA ni maksudnya ialah duit sumbangan wang awam daripada sewaan kantin. Apabila pihak kerajaan melalui KPM mengatakan bahawa kantin tidak perlu membayar sewa selama mula-mula 6 bulan, kemudian 6 bulan lagi maksudnya setahun. Setahun tu dalam keadaan biasa, kantin saya contohnya 2,300 sebulan. Maksudnya kalau dalam masa 11 bulan, pengiraannya saya kiralah saya kasar lebih 25,000. 25,300 setahun. Itu kita dah short kat situ. Yang kedua, sewaan kedai buku juga tidak diambil selama setahun kalau tak silap dengan saya. Yang itu kos dia 1,650 sebulan.
dan kos kasar dia lebih kurang 19,800. Okey, jadi jumlah kasar kalau nak dikirakan duit suar ni, sebenarnya duit suar ni kita boleh pelbagai guna dia. Contohnya penyelenggaraan, pembangunan dan sebagainya, dia tidak terikat dengan sebagai contoh PCG. Kalau PCG ni kegunaannya hanya untuk subjek-subjek tertentu ataupun bidang-bidang tertentu sahaja. Adapun duit suar ataupun duit LPBT kita boleh guna untuk pelbagai guna lah. Jadi kekurangan duit suar ini dari segi kantin, sewaan kantin dan juga kedai buku sebanyak lebih kurang 45,000 setahun. Jadi kita dah shock kat situ, kita dah 2 tahun sebenarnya tak ada. So kita dah ada 90,000. Duit tu sangat banyak sebenarnya yang kita boleh guna dan duit tu tak ada. Tak ada. Sebab biasanya kalau saya masuk hujung tahun tu duit tu tinggal berapa persen saja. Mungkin tak sampai 10% saja yang tinggal. So kita nak top up balik, sebenarnya itu memang satu perkara yang besarlah masalah dan cabaran kepada kami. Selain daripada itu, kutipan PIBG juga. PIBG oleh kerana sekolah kami ada lebih kurang 1,200 orang murid. Kita campur tolak lah, ada yang adik-beradik, ada yang pendapatannya yang tak perlu bayar dan sebagainya. Katakanlah RM90, kita kalikan 1,000 orang saja. Maksudnya kita shock kat situ 90,000. Maknanya kali kalau 2 tahun, maksudnya kita ada 180,000 kurang. Campur pula tadi yang 90,000 tadi, dah 200,000 lebih. So kita tak ada duit. Kita nak buat kerja itu, nak buat kerja ni, duit tak ada. PIBG pun tak ada duit, duit sekolah suar pun tak ada duit, dan LPBT pun tak ada. Kerana itu apabila kita merancang, sebagaimana yang saya maklum tadi, kita dah merancang untuk PDPR, kita telah membuat pembelian tab ataupun device, di mana kita berjaya mengumpulkan sekurang-kurangnya 45,000 tu sebenarnya hasil sumbangan guru dan juga ibu bapa lah yang prihatin, dan juga kita meminta dana daripada MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, memberi sumbangan pihak menteri pun ada. Okey. Jadi yang ini sebenarnya yang boleh menampunglah sedikit sebanyak apa saja isu dan cabaran yang memerlukan duit. Sebenarnya walaupun dia kata duit bukan segala-galanya, tetapi dah tentulah segala-gala yang kita nak buat dekat sekolah ni pun perlukan duit. Itu makluman Doktor. Okay, terima kasih Cik di atas maklumat tersebut. Cabaran besar apabila menghadapi bukan masalah kewangan tetapi pendapatan yang susut. 200,000 lebih kurang untuk tempoh 2 tahun. Banyak tu. Okey, boleh beli sebuah apartmen di kawasan Lembah Kelang ni Okey, dan diatasi pula dengan cara yang agak kreatif dan mendapatkan juga sumbangan daripada pihak-pihak yang mahu menyumbang. Jadi kita dapati daripada cabaran-cabaran yang dihadapi, cara mengatasinya antara dua sekolah. Sekolah yang berada di sekolah menjalara ni saya boleh katakan sebagai suburban school. Sementara Putrajaya ni sekolah yang mana Puan Abang beriman kiranya sekolah kota betul lah kan. So cabaran memang berbeza dan cara mengatasinya dah tentulah berbeza. Ini bermakna memanglah kedua-dua panel ini adalah calon yang tepat ditempatkan di sekolah perkenaan kerana mampu mengatasi cabaran yang dihadapi. Yang memang cabaran itu tidak diduga, apatah lagi ia datang secara datang secara semerta begitu saja. Terutamanya dengan tekanan dan cabaran COVID-19 ini. Baik, berikutnya Ustaz Syurusdi. Sepanjang Ustaz Syurusdi mengikuti program PSIPPP, apa yang Ustaz rasa menarik? Yang menarik lah. Okey, untuk makluman yang Profesor Doktor, sebenarnya program ini memanglah suatu yang menarik lah terutamanya kepada kumpulan PSIPP ni, di mana mereka telah tinggalkan sekolah dah lama. Okey, mungkin semasa di pejabat dulu mereka ini juga mungkin jadi ketua lah. Sebagai contohnya saya sendiri sebagai KPP contohnya, dan pernah juga menjadi ketua sektor, menjalankan tugas ketua sektor dan sebagainya. Tetapi mungkin ruang lingkup kerja kita tu terbatas. Mungkin kita fokus kerja kita tu mungkin 1-2 yang utama saja. Walaupun dia punya implikasi dia memang untuk satu negara. Akan tetapi dia tidak tidaklah
tidaklah banyak sebagainya berada di sekolah. Sebagai pemimpin sekolah, sebenarnya dia kena uruskan daripada A sampai Z. Maksudnya daripada pintu pagar sekolah. Bila pengawal komplain, dia kata pintu tak boleh nak tolak lah 2 orang. Dia kena tolak 2 orang contohnya. Kita kena ambil maklum bahawa roda nak kena tukar dan sebagainya. Sebagai contoh lah. Okey. Kemudian bila dimaklumkan ada haiwan liar lah. Dan masuk menerjah sekolah saya tu ada kebetulan ada bela arnab. Bela arnab, pihak PPKI ada bela arnab untuk dijual lah. Daging dan juga anak arnab. Tetapi pada waktu malam datang pula kami percayanya jenis beruk lah. Datang menceroboh reban itu dan melarikan beberapa ekor dan membunuh beberapa ekor. Yang itu pun nak kena ambil maklum juga. Benda-benda yang seperti ini. Selain daripada itu sebenarnya yang menariknya ialah kepelbagaian penugasan tu tadi. Walaupun nama kita pengetua, kita jangan ingat pengetua hanya duduk dalam bilik saja. Pengetua hanya sign surat saja. Tidak. Contoh pihak kontraktor kebersihan. Saya ambil contohlah pihak kontraktor kebersihan. Dia membayar gaji pekerja kebersihan tidak cukup. Maksudnya dia bayar seorang mungkin ada 1,000, ada seorang 1,100, ada seorang 1,050. Bila kita tanya kenapa dia dapat 1,050? Dia kata tak tahu. Rupanya pihak penyelia yang masuk poket. Contohnya macam itulah. Jadi kita kena panggil pihak penyelia tu. Kenapa bayar yang orang ni gaji dia tak sama dengan orang ni dan sebagainya. Dia kata dia tu tak berapa nak rajin, dia rajin cuti, dia malas dan sebagainya. Tak boleh. Maksudnya dari segi pembahagian gaji tu nak kena ikut samalah peruntukan yang diberikan oleh pihak KPM. Kita dah ada perjanjian dan sebagainya. So benda-benda yang seperti ini lah kita kena ambil maklum daripada masa ke semasa selain daripada kita menguruskan intervensi untuk kelas-kelas akademik dan sebagainya. Selain daripada itu, saya juga berurusan dengan guru-guru yang sebenarnya di sekolah kami ini tidak ada kategori guru cemerlang. Okey, itu cabaran jugalah kepada pihak sekolah kami. So saya telah memberi penekanan. Kita bagi orang kata apa, fokus kita motivasi secara berterusan kepada guru-guru supaya isi borang naik pangkat. Isi borang jadi guru kanan. Isi borang jadi penolong kanan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah. Bila saya masuk ni beberapa orang guru yang sebelumnya tu tak mau isi. Ada setengah tu yang nak bersara awal dan sebagainya, saya dah panggil, personally saya dah panggil datang ke bilik sembang. Lala dia isi juga borang. Saya kata kita mohon dulu kata dapat tak dapat itu bukan kuasa kita lah, kuasa yang di atas lah. Saya kata kalau kita tak mohon dah confirm kita tak akan dapat. Walaupun ada guru-guru senior di sekolah kami ni ada yang 52, 54 pun ada. Tetapi mereka ni tidak menjawab apa-apa jawatan. Sebagai guru kanan pun tidak, sebagai penolong kanan pun tidak. Bahkan ada penolong kanan kami yang baru ni, dia pun telah bersara awal lah. Bersara awal disebabkan ada masalah kesihatan juga. Tetapi mereka ini sebenarnya layak untuk mendapatkan sijil MPQAL. Tetapi mereka ni semua tak mau jadi pengetua. Dia kata pengetua tugas dia terlalu berat lah, terlalu besar. Saya kata kalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai penolong kanan boleh hidup pun, tak ada masalah pun, apa masalahnya isi borang MPQL tu. Jadilah pengetua insya-Allah di akhir perkhidmatan sebagai penjawat awam, sebagai pengetua adalah lebih baik lagi berbanding dengan, bukan kata tak bagus bagi guru biasa ni. Cumanya kalau kita diberi peluang untuk lebih baik, ke arah yang lebih baik, kenapa tidak ambil peluang itu? Isunya ialah kenapa tidak ambil peluang? Jadi peluang dah ada, ruang dah ada, tinggal lagi kita hanya isi borang saja hantar kepada jabatan untuk itu. Jadi itu yang makluman Doktor. Okay, terima kasih. Bagaimana Puan Akbar? Apa yang menarik? Okey Doktor, yang menarik pada saya kan selama kita duduk di kementerian lah, saya tak tahu orang lain tapi saya, kita sentiasa bercakap tentang teori. Okey, memang bila saya teori. Okey. Jadi bila masa kita nak buat sesuatu, kata nak buat dokumen-dokumen rasmi, manual, garis panduan, betul kita ada buat engagement dengan guru-guru, dengan pengetua, guru besar, PPD, kita buat. Jadi kita punya dokumen tu berdasarkan maklum balas yang kita dapat. Tetapi kita bukan, kita tak ada pengalaman untuk lalui pelaksanaan. Kan, jadi kita pun berusaha lah waktu di kementerian, kita berusaha lah untuk sedaya upaya bagi menyediakan dokumen untuk pelaksanaan di peringkat sekolah tu, ayat yang kalau dia
seingat saya lah Cik Fuzi dulu, timbalan di BPC cuma kata guna ayat sekolah. So we were wondering macam mana ayat sekolah ni kan. Jadi kita pun cubalah sedaya upaya buatlah ayat yang kita rasa pihak sekolah mudah faham untuk laksana. Jadi bila pergi ke sekolah, baru saya faham bahas sekolah tu apa dimaksudkannya lah. Ya, tapi nak cerita sekarang ni memang a bit akan jadi lengthy. Cuma yang menariknya ialah daripada seorang yang merancang dasar-dasar kan. Jadi saya dapat lalui pula. I have to walk the talk. Selama ni kan I'm talking je. Selama di BPC saya bercakap, suruh orang buat, oh macam ni sepatutnya buat. Bila saya duduk di sekolah sebagai pengetua, saya terpaksa walk the talk. Saya terpaksa gunakan ruang ni untuk melaksanakan dokumen-dokumen yang satu ketika dulu saya buat di BPSH. Saya kena buktikan dokumen itu mampu dilaksana. Jadi apa yang menarik ni ialah yang saya dapat fahami ialah sebagai pentadbir di sekolah, sebagai pengetua di sekolah ni, sebenarnya pengetua kena jadi the head of everything. Dia sendiri faham segala dokumen yang diturunkan oleh kementerian. Baca dulu, faham dulu, digest dulu kalau agak sukar. Jadi apa yang saya buat bila untuk pastikan guru-guru ni faham apa pelaksanaan dasar-dasar kementerian, saya sentiasa membuat bedah dokumen. Saya panggil semua PK, saya panggil semua JKMP, duduk dengan saya, mari kita baca, kita bedah dokumen ni. Kita kena faham dokumen, kita jangan membetul-tuli percaya arahan daripada mereka yang di pertengahan. Semata-mata. Okey, JPN, PPD, okey datang turun pegawai A cakap A, turun pegawai B cakap B. Lepas tu akhirnya sekolah cacar marba, tak faham yang mana satu nak diterima. So saya apa yang saya buat sekarang ni yang menarik ni ialah saya rasa saya panggil guru ni, let us understand the document. Kita jangan membetul-tuli percaya cakap orang, belum tentu orang tu betul-betul baca dokumen. Tantang dia hearsay daripada taklimat yang diterima sahaja. So kita bedah semua dokumen tu dan kita memahami. Jadi yang penting sebagai pengetua, saya bimbing mereka tu macam mana nak memahami dokumen. Bukannya seorang pengetua ni dia terima taklimat dan dia terus serah kepada pentadbir dia, okay you jalankan. That is so wrong doktor. Pada saya lah. Terima kasih Puan Akbar. So saya boleh simpulkan pendapat tuan dan puan tentang yang menarik program ini bagi Ustaz Rusdi. Cabaran-cabaran yang dihadapi itu dapat meningkatkan kapasiti sendiri. Ya. Bagi Puan Akbar ni pula berfokus kepada komunikasi tentang dasar. Komunikasi dasar tu yang turun daripada Putrajaya, JPN, PPD sampai ke sekolah tu perlu jelas sebelum dioperasikan ya. Okay. Yeah. Thank you very much. Baik, berikutnya. Ini yang saya mengharap nasihat tulus daripada Puan Akbar dan juga Ustaz Rusdi. Sekiranya ada pegawai ataupun mana-mana kawan-kawan kita di bahagian berminat untuk ikuti program PSIPP ini, apa nasihat Ustaz dan Puan? Saya mulakan dulu dengan Ustaz Rusdi. Okey, terima kasih doktor. Soalan pun memang sukar jugalah nak cari. Okey, sebenarnya kalau sekiranya lah ada di hati tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang berhajat untuk menjadi pengetua, sama ada pengetua silang PSIPP ataupun mungkin pengetua sepenuhnya pun, tetapi yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan kena isi borang untuk memohon MPQEL dulu. Ujian kelayakan sebagai pemimpin di peringkat kebangsaan tu kena ada. Sebab saya dipahamkan kalau sekiranya tidak ada kelayakan MPQL itu, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh dilantik sebagai pengetua. Jadi okey, bukan setakat isi saja, perlu berjumpa dengan ketua jabatan untuk menyokong permohonan anda. Sebagaimana saya sendiri, saya mohonlah, saya beritahulah, kisah benar lah, saya mohon MPQL sekali dan saya tak beritahu pun ketua jabatan. Saya beranggapan mereka akan sokong macam tu saja. Tapi rupa-rupanya bila tarikh dah tutup, saya pergi tengok, saya tengok dalam website, tidak diperakukan oleh ketua jabatan sebab kita tak berjumpa dan tak bersungguh-sungguh. Okey, jadi bila kita dapat MPQL tu, tempoh belajar ni sebenarnya antara 6 bulan lah, 6 bulan ke 8 bulan macam tu sebenarnya. Tempoh masa yang untuk kita betul-betul
mendalami perjalanan mengendalikan sesebuah sekolah itu. Tak kira lah sekolah mana kita dapat, mungkin sekolah kampung, sekolah bandar, pinggir bandar dan sebagainya, dia iklim sekolah ni berbeza. Macam saya dengan Puan Nur Akmal pun berbeza. Sekolah saya, berbeza latar belakang murid dan sebagainya. Pencapaian, kalau sekolah SMKA contohnya, sekolah SBP contohnya, sekolah berasrama contohnya. Dia lagi lah pengetua mungkin sampai pagi, petang, siang dan malam berada di sekolah sepenuhnya. Jadi pesanan saya, kalau betul-betul nak jadi pengetua ni, isi borang MPQL, dapatkan sokongan daripada ketua jabatan, belajar bersungguh-sungguh untuk habiskan kursus tu. Okay, jangan orang kata apa, sebab sekarang ni dia banyak belajar melalui online. Bila online ni, kita buka komputer, nampaklah komputer tu nampak, tapi kita dah buat kerja lain. So kita tidak mengerti sepenuhnya, dan bila kita berada di sekolah nanti kita akan ada masalah. Terutama nak handle dari segi kewangan lah. Terutama kewangan ni dia sangat kritikal lah sebenarnya. Jadi pesanan saya yang terakhir, jadilah pengetua yang berkesan. Maksudnya hadirnya dinanti, tiadanya dirindui, namanya disemadi di setiap sanubari. Guru, ibu bapa dan anak-anak pertiwi. Cemerlang, gemilang, terbilang. Pastikan moto menjadi moto setiap hari. Terima kasih Doktor. Terima kasih Ustaz Rusdi di atas pesanan dan nasihat yang begitu menarik dan berkesan sekali. Okey Puan Akmal, apa nasihat Puan, pandangan Puan kepada kawan-kawan kita di bahagian terutama yang berhasrat memohon program PSIP? Okey, terima kasih Doktor. Saya punya pesanan ialah untuk kawan-kawan yang, sebab ini program ini khas untuk program PSIP kan, untuk rakan-rakan yang nak memohon ni, saya harap jangan tengok program ini sebagai satu batu loncatan. Sebab bila di program ini kalau kita memohon tu, dia adalah sebagai satu amanah. Kita meminta kita diberikan satu cabaran dan kemudian satu amanah untuk kita laksanakan. Bukan satu batu loncatan untuk kita memasang angan-angan menjadi memegang jawatan yang lebih tinggi nanti. So kena pastikanlah niat tu. Niat tu kenapa kita nak mohon program PSIP ni. Dan apabila kita dah berjaya dan telah menjawat jawatan sebagai pengetua, jadilah seorang pengetua. Kita jangan terbawa-bawa jawatan kita di kementerian dan jangan terbawa-bawa dengan ingatan yang program ni 2 tahun dan kita akan kembali ke kementerian. Jadi once kita dah berada sebagai pengetua, make ourselves relevant. Kita adalah pengetua. Kita bukan siapa-siapa lagi di kementerian dalam tempoh masa tu. Jadi saya rasa itu yang saya boleh cakap lah Doktor. Peganglah prinsip sebagai kita perlu relevan pada diri kita di mana kita berada. Jadi bila situ kita akan buat sesuatu yang terbaik lah untuk sesuatu yang patut kita laksanakan. Dan paling penting ialah bila kita turun ke sekolah untuk kita bawa hala tuju sekolah tu, saya rasa macam Ustaz bagi tahu moto tadi lah kan, saya juga menyediakan tagline kepada guru supaya dia nampak sebenarnya kita nak bawa sekolah tu ke mana. Jadi sebab saya tengok potensi guru saya ada, cuma mungkin mereka ni berada kat zon selesa, jadi dia tak berapa bergerak. Jadi saya memperkenalkan tagline iaitu to lead, to set example. Jadi nampaknya gurunya ada nampak perubahan dan muridnya juga ada nampak perubahan, iaitu mereka ni lebih berani untuk keluar daripada zon-zon selesa mereka. Sebagai contoh petang nanti Doktor minta cheer up for my students, mereka ada final pitching, mereka jadi top 5 untuk program challenge Petro Science dan Maths. Jadi maksudnya murid ni dia dah berani dah. So with the right tagline, dia akan mempengaruhi the psychology of the team lah. Dan bila berada di sekolah ni, pastikan kita buat satu team. Walaupun tak kira team tu kecil ke, team tu besar ke, kita akan dapat rasa kebersamaan. So pengetua kena bersama-sama membimbing guru-guru ni, walaupun dia tak perlu buat pun semua kerja. Tapi rasa kebersamaan pengetua tu dengan semua orang di sekolah tu perlu diwujudkan. Itu nasihat saya lah Doktor. Terima kasih Puan Nur Akmal atas nasihatnya yang saya boleh simpulkan niat jelas dan
ubahlah watak tu bila berada dalam posisi pengetua sekolah. Betul lah tu. Jadi saya amat terima kasih kepada Ustaz Susudi dan Puan Nur Akmal di atas kesudian untuk kita sembang tentang perkara perkongsian pelaksanaan program PCP ini. So saya sebagai moderator dan bagi pihak IAP amat terima kasih kepada Ustaz Susudi Muhammad dan Puan Nur Karamah Jais di atas sumbangan, buah fikiran, pandangan, nasihat yang dikongsikan kepada kita. Semoga pemikiran dan wadah yang mereka berikan itu boleh menjadi suatu buah fikiran ataupun pegangan masing-masing sebelum mereka memohon program PSIPP. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi dan saya mendoakan Ustaz dan Puan sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor.